Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku saya sendiri, Wahai Ibu, Wahai Ayah. Kita sekarang sedang membicarakan perkara-perkara, amalan-amalan yang boleh kita buat dalam rangka berbuat baik kepada ibu bapa dan ia benar-benar bermanfaat kepada mereka. Bermanfaat berdasarkan dalil wahyu. Kenapa perkara ini penting, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apabila ibu atau ayah kita telah meninggal dunia, mereka memasuki alam barzakh, satu alam yang kita tidak tahu tentangnya, melainkan berdasarkan petunjuk wahyu, melainkan berdasarkan dalil Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang bermanfaat bagi mereka, kita tidak tahu, melainkan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi dalam peluang kali ini ingin saya berkongsi sebuah hadis daripada Nabi SAW yang menerangkan satu amalan yang bermanfaat. Bukan sekadar sampai. Sebab kadang-kadang dalam perbincangan topik ini, berbuat baik kepada ibu bapa setelah mereka meninggal dunia, membuat majlis tahlil misalnya apa ke, selalu yang dibincangkan ialah sampai ke tak sampai. Sampai ke tak sampai pahala. Kalau sampai pun tetapi tidak bermanfaat, tak guna. Kalau sampai tetapi tidak memberatkan timbangan amal, timbangan mizan di akhirat kelak, tak guna. Jadi kita nak amalan yang bermanfaat. Bukan saya kata manfaat, bukan Tok Syekh kata manfaat, bukan Tok Guru kata manfaat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata ia bermanfaat, ya. Baik, sama-sama kita rujuk hadisnya dalam buku saya ini di muka surat 151, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, maksudnya, sesungguhnya datang seorang lelaki dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, ya. Lelaki itu lantas berkata, sesungguhnya aku memiliki sebuah kebun yang berbuah. Maka saya persaksikan kepada engkau, ya, kepada engkau wahai Rasulullah, bahawa aku mensedekahkannya untuknya, untuk ibuku. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor 2770. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini, ya, kalau kita bersedekah, sedekah harta, ia bermanfaat kepada ibu atau ayah kita yang telah meninggal dunia. Jadi ayuh kita banyak bersedekah. Tengok, ya, sahabat yang nak sedekah ni bukan letak RM1 dalam tabung masjid, bukan letak 50 sen dalam tabung surau, tetapi kebun, satu kebun disedekahkan, ya. Jadi ya, betul, kita bersedekah mengikut kemampuan masing-masing, tapi bagilah yang terbaik, bagilah lebih sikit, janganlah bagi seconek saja, ya. Dan sedekah ini adalah lagi bagus daripada kita mengeluarkan duit untuk membuat majlis tahlil. Sebab kena keluar duit nak bayar tekong, kena keluar duit nak bayar catering. Kalau masak sendiri pun kena keluar duit beli barang-barang apa semua tu, ya. Jadi duit yang anda keluar tu dalam satu amalan yang diperselisihkan sampai atau tak sampai. Bukan manfaat tak manfaat. Sebab amalan majlis tahlil di Malaysia tu perselisihannya sampai ke tak sampai. Okay. Kalau nak kata sampai, ya sampai. Belum tentu bermanfaat kepada ibu atau ayah. Belum tentu memberatkan timbangan mizan. Hadis ini sahih Al-Bukhari menunjukkan ia bermanfaat. Jadi lakukanlah sedekah. Ya, kalau kita nak sedekah makan minum boleh, tapi sedekahkanlah kepada pusat-pusat tahfiz, rumah anak yatim, pusat orang tua. Sebab pusat tahfiz, rumah anak yatim khasnya, rumah anak-anak yatim, kesian mereka. Makan sedap sekali sebulan saja. Makan sedap sekali, makan sedap sebulan, dalam setahun tu sebulan saja. Bila? Bila bulan Ramadan. Bila ketika lain makan nasi kicap dengan ikan kering agaknya. Bulan Ramadan saja banyak orang nak bagi makanan untuk sponsor buka puasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita bersedekah dengan memberi mereka makanan sepanjang bulan. Katakan bulan selain daripada bulan Ramadan, ya, dan banyak lain yang kita sebenarnya dapat bersedekah kepada mereka yang patut menerimanya. Sebab bila kita panggil orang majlis tahlil, lepas tu ada kenduri makan lepas tu, yang datang tu selalunya kenyang-kenyang, sihat-sihat. Terlebih makan dah pun sampai kadang-kadang kena kurangkan makan sebab kena jaga kesihatan. Kalau kita nak bersedekah tu, sedekahlah kepada yang betul-betul memerlukan makanan tersebut.
ya, kepada mereka yang betul-betul memerlukan makanan tersebut, dan kita niatkan ke atas kepada ibu atau ayah kita yang telah meninggal dunia, dan ia berdasarkan janji, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sesuatu yang bermanfaat kepada mereka. Jadi sedekah makanan boleh, sedekah pakaian boleh. Bagi pakaian yang elok tu, jangan bagi yang dah koyak-koyak, yang buruk nak buang kat rumah tu sedekah. Tak, bagi yang elok, yang boleh dipakai, yang boleh dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul memerlukannya. Dia akan menjadi satu perkara yang bermanfaat kepada ibu dan ayah kita apabila kita meniatkannya untuk mereka, ya. Jadi ini hadisnya, ini satu amalan. Sedekah itu pelbagai, boleh macam-macam, tapi yang penting berilah yang terbaik. Macam tadi, kebun kurma yang sedang penuh buah, yang sedang berbuah, bukannya kebun yang dah pokok dah uzuk, yang buah dah tak ada, dah tak boleh berbuah ke, yang dah nak kena apa ke, tapi berikan yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda nak sedekahkan bagi pihak ibu dan ayah anda, berikan yang terbaik dan berikan kepada orang yang layak, orang yang patut menerimanya. Okay? Anda sendiri boleh fikir siapa, tapi yang ini penting. Sebab kadang-kadang bila kita tegur majlis tahlil, mereka kata, yelah kami bagi sedekah makanan kepada para tetamu. Yang kamu sedekahkan tu, mereka tu terlebih makan, bahkan kena kontrol makan. Ataupun memang silap-silap komplain, nasi berani biasa je, bagilah yang sedap sikit. Berani Pakistan ke, berani Bukhara ke, masak lauk ni saja. Mungkinlah, ya. Jadi berilah kepada mereka yang betul-betul memerlukannya, betul-betul appreciate, betul-betul menghargainya, ya. Dan sedekah seperti ini confirm, ya, dia bukan khilaf, confirm, ya, bermanfaat kepada ibu atau ayah kita yang telah pun meninggal dunia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari ayuh kita sama-sama mengamalkannya. Baik, jadi saya hendak berkongsi satu hadis saja ketika ini, ya, tentang berbuat baik kepada ibu bapa dengan bersedekah bagi pihak mereka. InsyaAllah kita berjumpa lagi sambungan siri penjelasan buku Wahai Ibu, Wahai Ayah ni. Baik, sudah pun nak masuk maghrib, jadi matahari telah pun berselindung di sebalik awan, ya. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.